Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang belum lagi mendengar pada episod part yang pertama, boleh lihat kita ada part yang pertama. Jadi kita akan teruskan episod part yang kedua. Macam mana pun Pak Sogok tetap melayani Aki Dahuk. Dia tidak merasa bosan walaupun Aki Dahuk becok mulutnya bertanyakan itu dan ini. Walaupun baru berumur 15 tahun, tetapi Aki Dahuk pintar berfikir. Berkat pergaulannya dengan Pak Sogok, tahu juga dia serba sedikit mempertahankan diri apabila terdesak. Malah, Pak Sogok juga yang mengajar dia menegakkan sembahyang. Memang banyak jasa orang tua itu terhadapnya. Jadi apabila Pak Sogok datang ke rumah, mahu menemankan dia dan adiknya, terasa gembiralah hati Aki Dahuk. Orang tua itu terlalu mengambil berat terhadap dirinya. Bagaimanapun, itulah pertama kali Pak Sogok datang menemani dia di rumah. Biasanya kalau emak atau ayahnya ke surau dan meminta Pak Sogok tengok-tengokkan rumah, Pak Sogok akan menjengah dari jauh sahaja. Kadang-kala marah juga dia pada emak dan ayah Aki Dahuk kerana percaya sangat tinggalkan anak-anak di rumah pada waktu malam. Tetapi ayah Aki Dahuk memberitahu, "Alah, Dahuk tu dah besar, tahulah dia jaga adik dia." Pak Sogok tidak kuasa sangat lagi mahu menegahi ayah Aki Dahuk. Kalau dia sudah menaruh sepenuh kepercayaan kepada anaknya, mengapa pula sebagai orang luar perlu ambil tahu? Terpulanglah kepada ayah Aki Dahuk itu sendiri. Kadang-kala, kalau tidak ke surau pun, mereka suka berjalan ke rumah-rumah jiran berborak hinggalah jauh malam. Mungkin kerana kasihan pada dirinya, Pak Sogok datang juga menemankan dia adik-beradik. Inilah yang terfikir pada Aki Dahuk semasa Pak Sogok datang. Maghrib dah masuk, Pak Sogok lah jadi imam Aki Dahuk mengajak Pak Sogok bersembahyang. Macam ni lah. Pak Sogok uzur hari ni. Kau jelas sembahyang. Katanya lalu duduk bertenggung pada tiang tengah. Heran jugalah Aki Dahuk bila Pak Sogok duduk bertenggung di tiang tengah. Kebiasaannya orang-orang kampung ketika itu sengaja membuat lubang pada lantai di tiang tengah bagi menempatkan tempat membuang sampah. Jadi di situlah Pak Sogok duduk sementara menunggu Aki Dahuk menunaikan fardu maghrib. Terfikir juga pada Aki Dahuk, mungkin Pak Sogok cuba menakut-nakutkan dia kali ini. Sengaja pula Pak Sogok datang ke rumahnya dan melakukan seperti apa yang dicakapkannya kepada dia selama ni. Duduklah sebelah sini Pak Sogok. Aki Dahuk menyuruhnya duduk bersandar ke dinding. Tak apalah, dekat sini, sahut Pak Sogok perlahan. Pak Sogok suka duduk kat tiang tengah kerana selalu teringat makan gulai ikan terubuk. Kalau lekat tulangnya, kan lekat kat tekak, senanglah meluahkan dekat lubang ni. Dia tersengih-sengih mengerling Aki Dahuk. Aki Dahuk terus menunaikan fardu maghrib. Selepas sembahyang, dia pun duduk bersetentang dengan Pak Sogok. Dalam hatinya sudah merasakan yang Pak Sogok bukan sengaja datang mahu menakut-nakutkan dia, tetapi sudah lebih dari itu. Dia nampak Pak Sogok meneran perlahan-lahan. "Bek, pergi kau buat kopi Pak Sogok." Aki Dahuk menyuruh adiknya ke dapur. Apabila Nenek Bek berjalan ke dapur, Aki Dahuk mengikutnya dari belakang. "Bukan boleh percaya Bek tu Pak Sogok. Kita suruh masak air nanti, entah apa yang dibuatnya." Dia memberitahu Pak Sogok. Pak Sogok mengangguk. Sampai sahaja di dapur, Aki Dahuk tidak membenarkan adiknya membuat kopi. Dia mengambil antan pengemping di balik pintu dapur, lalu diberinya pada Nenek Bek. Katanya pada adiknya, "Bila abang kata bawakan kopi, cepat-cepat kau keluar dan pukul kepala Pak Sogok dengan antan ni ya." Okey, baik guys. Siapa-siapa yang tahu apa itu antan pengemping Antan pengemping boleh komen dekat ruangan komen Mungkin ada yang tak tahu juga tu. Baik, kita teruskan. "Kenapa pula bang?" Nenek Bek keheranan dengan sikap abangnya yang mahu memukul Pak Sogok. Padahal Pak Sogok itu guru dia mengaji Al-Quran. "Jangan banyak soal lah. Kita bersoal jawab ni buat apa? Sekarang ni kau buat je apa yang abang suruh." Dia mengingatkan adiknya. Nenek Bek mengangguk kepala.
Dia memang mematuhi abangnya selama ini. Lagipun, apabila emak dan ayahnya keluar pada waktu malam tengah hari. Ya Allah, berbelit dah lidah saya. Maafkan saya ulang lagi sekali. Tengah hari. Lagipun apabila emak dan ayahnya keluar pada waktu malam hari, dengan abangnya itulah dia tinggal di rumah. Sebab itulah apa sahaja perintah abangnya dia akan turuti. Kepada abangnya jugalah dia mengharapkan perlindungan semasa emak dan ayahnya tidak ada di rumah. Tentulah apa yang hendak dibuat oleh abangnya itu memang untuk kepentingan mereka berdua. Kalau abangnya mengambil keputusan mahu memukul Pak Sogok, boleh jadi orang tua itu mempunyai niat yang tidak baik terhadap mereka. Pasal itulah abangnya bertindak demikian. Walaupun Pak Sogok merupakan guru mereka mengaji Quran, mereka mesti tentang sekiranya orang tua itu berniat tidak baik terhadap mereka berdua beradik. Setelah berpesan demikian kepada adiknya, Aki Dahuk pun keluar semula mendapatkan Pak Sogok sambil membawakan tepak sirih. Pada mata kacip diletaknya kunyit seperti pernah dikatakan oleh Pak Sogok kepadanya. Apabila dia mengulurkan tepak sirih tadi, Pak Sogok mengerutkan dahi bila terpandang kunyit yang terselit di celah kacip. Kacip gunakan mengacip pinang. Bukan kunyit. Pak Sogok macam memarahi dia. Cepat-cepat Aki Dahuk mengambil kacip itu lalu dijatuhkannya ke bawah rumah. Alah, jatuh pula. Rungut Aki Dahuk. Biar saya ambil kacip dekat bawah Pak Sogok ya. Katanya tergesa-gesa turun ke tanah. Apabila sampai di bawah rumah, memang benar seperti yang dikatakan oleh Pak Sogok. Apa yang dikatakan oleh Pak Sogok kepadanya, petua begitulah boleh nampak tanda-tanda harimau jadian tersebut. Dia sengaja duduk di lantai berlubang bagi menjulurkan ekornya ke bawah. Hanya dengan meletakkan kunyit pada mata kacip saja, ekor harimau boleh kelihatan. Setelah melihat ekor Pak Sogok terjulur panjang sampai ke bawah, Aki Dahuk melilitkan ekor tersebut ke tiang. Dia memegang ekor tersebut sambil dililitkan ke tiang sekukuh-kukuhnya. Apabila diagaknya Pak Sogok tidak boleh bergerak lagi akibat ekornya sudah dibelit kukuh ke tiang, dia pun melaunkan dari bawah. Adik, bawakan kopi untuk Pak Sogok. Sebaik saja Nenek Bek mendengar isyarat dari abangnya, dia pun meluru keluar membawa antan pengemping. Ketika dia sampai, terkejut dia melihat kepala Pak Sogok sudah bertukar menjadi harimau, walaupun badannya masih lagi seperti manusia biasa. Pukul, Dek, pukul. Laung Aki Dahuk mengingatkan adiknya supaya segera bertindak. Tidak bercakap sepatah pun, Nenek Bek terus memukul antan pengemping itu ke kepala harimau jadian. Dia memukul bertalu-talu. Walaupun pukulannya tidaklah kuat, tetapi telah melemahkan kekuatan harimau jadian tersebut. Jeritan dan laungan Aki Dahuk memang boleh kedengaran sampai ke rumah Pak Sogok, sekalipun terlindung oleh belukar senduduk. Dalam masa Nenek Bek memukul harimau jadian dengan antan pengemping, Aki Dahuk terus memegangkan ekornya di bawah rumah. Harimau jadian itu tidak dapat bergerak, maupun melompat kerana ekornya sudah terlilit kukuh pada tiang. Dalam keadaan jerit pekik inilah, Nenek Bek tergamam kerana tiba-tiba saja Pak Sogok muncul di muka pintu. Pak Sogok terkejut melihat keberanian budak dua beradik itu menghadapi suasana demikian. Cepat-cepat Pak Sogok mencapai antan pada tangan Nenek Bek. Lantas dipukulnya sekuat hati ke kepala harimau jadian tersebut. Kemudian dia meradakkan antan tersebut ke dada harimau jadian itu seperti menombak. Antan tersebut mendembusi dada harimau jadian. Dah cukuplah Dahuk, naik, kata Pak Sogok. Alangkah terkejutnya Aki Dahuk bila melihat Pak Sogok tercegat di samping adiknya, sedangkan harimau jadian itu terkulai mati diradak oleh Pak Sogok dengan antan pengemping. Aki Dahuk pun menceritakan semua yang terjadi pada Pak Sogok. Nasib baiklah kau beringat. Jelas Pak Sogok terharu. Dia telah merupakan dirinya seperti Pak Sogok. Jadi, tentulah korang berdua akan menyangkanya Pak Sogok. Keluhnya mengenangkan nasib budak-budak seperti Aki Dahuk dan Nenek Bek yang sering ditinggalkan oleh emak dan ayahnya pada waktu malam. Memang sejak mula kedatangannya, Aki Dahuk sudah menduga bukannya Pak Sogok kerana tidak pernah pula Pak Sogok menemankan mereka berdua beradik. Lagipun bila masuk waktu maghrib,
dia tidak bersembahyang, sedangkan Pak Sogok tidak tinggal waktu sembahyangnya. Mujurlah Aki Dahu panjang akal walaupun baru berumur 15 tahun. Kalau Aki Dahu terpedaya dengan tipu elahnya, tentu mereka berdua beradik menjadi mangsa. Malam itu sebuah kampung menjadi gempar. Dengan kejadian yang tidak disangka-sangka itu, terlalu menyesal emak dan ayah Aki Dahu dengan perbuatannya yang selalu meninggalkan anak-anak pada waktu malam. Sejak itu, tidak berani lagi dia meninggalkan anak-anaknya. Sementara Pak Sogok pula tidak sia-sialah petua-petua yang diberikan kepada Aki Dahu selama ini. Itulah yang saya tahu mengenai harimau jadian yang diceritakan oleh arwah nenek saya. Kebetulan peristiwa itu pula berlaku ke atas akinya sendiri, iaitu ayah kepada emaknya. Sekarang pula lah saya mendengar cerita mengenai jadi-jadian anjing ini. Apakah cara sihir yang digunakan itu samalah? Sama tidaklah saya tahu. Tetapi ternyata kisah orang berkepala anjing ini merebak beberapa kali di beberapa tempat pula. Saya dan Mak Sita masih berbual-bual lagi di rumah Ngah Jamat. Seorang wanita datang memanggil Ngah Jamat dalam keadaan yang cemas. Isteri Ngah Jamat keluar bertanyakan pada wanita itu. Kemudian dia pergi semula dengan tidak menemui Ngah Jamat. Saidon, dia sakit balik. Mak Ripah memberitahu suaminya Ngah Jamat. Macam-macam hal lah. Keluh Ngah Jamat lalu mencapai celepah rokok daunnya. Dia mengambil sebatang rokok daun yang siap digulung. Elok lepas asar pergi tengok budak tu, ujar Ngah Jamat menghisap rokoknya terlebih dahulu. Asar belumlah masuk lagi. Sengaja dia menunggu asar masuk sebelum pergi ke rumah Saidon yang dicakapkan oleh Mak Ripah tadi. Saya rasa itulah peluang bagi saya untuk melihat sendiri Ngah Jamat mengubati orang sakit. Oleh itu, saya juga mengajak Mak Sitam sama-sama melihat Saidon sebaik saja selepas asar. Ngah Jamat juga tidaklah membantah keinginan saya untuk sama-sama ke rumah Saidon. Apa sakitnya Abang Saidon tu, Ngah? Tanya Mak Sitam. Dah lama dia sakit. Beritahu Ngah Jamat perlahan. Sakit mendatang-datang macam ada orang yang membela. Keluhnya bila mengenang sakit yang dihidapi oleh Saidon. Sakit apa? Ulangin Mak Sitam. Nak kata gila, tak gila. Maafkan saya, ini dia dialog Mak Ripah ya. Saya ulang ya. Nak kata gila, tak gila. Sahut Mak Ripah yang baru duduk bertimpul di pintu induk rumah. Tapi cakapnya merepek aja. Tapi bila elok, dilayan kita bercakap. Tahu pula dia apa yang dicakapkannya. Kata Mak Ripah lagi. Itulah bila penyakit dia datang. Mengamuk dia. Jelas Ngah Jamat. Selepas asar, kami pun pergi ke rumah Saidon. Wanita yang menjemput Ngah Jamat tadi ialah isterinya. Dia yang mempelawa kami naik. Saya lihat Saidon duduk berlunjur kaki sambil merungut-rungut tidak tentu biji butir. Seluruh badannya kelihatan berkudis. Malah kulit kepalanya juga berkerak-kerak dengan kuping kudis menyebabkan rambutnya luruh. Isterinya Lijah memberitahu Saidon baru saja berhenti mengamuk. Habis pinggan dan mangkuk dilemparkannya ke tanah. Dia mengamuk tidak tentu fasal. Tiba-tiba saja dia bertempik. Maka mengamuklah dia. Mujurlah dia tidak mencederakan anak isterinya. Sudah berkali-kali berubat dengan Ngah Jamat. Setelah berubat, dia sering melanggar pantang dengan Ngah Jamat. Sebaik saja sakitnya sembuh, Ngah Jamat melarang dia memakan daging. Bila dia memakan daging, kudis akan tumbuh seluruh tubuhnya. Semakin lama, kudis itu akan merebak cepat ke seluruh badan. Semakin diubat, semakin cepat pula merebaknya. Tidak sampai satu hari, kudis berkenaan akan menjalar sampai ke kepala hingga bernanah. Tak diberi makan daging, kadang-kala mencuri-curi dia makan di rumah orang kenduri. Jelas Lijah kesedihan dengan penyakit yang menimpa suaminya. Aduh, mati akal aku dibuatnya. Keluh Ngah Jamat. Lama dia termenung memikirkan cara mana mahu mengubati Saidon. Kalau sekadar kudis atau tokah saja, dia tidaklah hiraukan sangat. Dia boleh nasihatkan Lijah untuk bawakan Saidon ke hospital di Temerloh.
Tetapi Saidun bukan menderita kudis seluruh badan saja, tetapi merepek tidak tentu biji butir. Ada juga seorang cikgu yang mengajar di kampung itu memberitahu, mungkin kerana tekanan jiwa akibat kudis di seluruh badan itulah yang menyebabkan Saidun merepek-repek. Cikgu itu menasihatkan Lijah membawa Saidun berubat ke hospital. Bagaimanapun, doktor hanya memberi ubat untuk disapu serta pil cukup untuk kegunaan seminggu. Anehnya, sebaik saja Saidun memakan pil, kudis akan cepat merebak. Tubuhnya akan ditumbuhi ruam merah yang berbintik-bintik. Apabila digaruk kulitnya, akan reput terkoyak. Semakin disapu ubat gatal itu, kudis di kulitnya akan cepat mengangkut nanah. "Berapa lama sakit Abang Saidun ni?" tanya saya. "Dah 2-3 tahun," beritahu Lijah. Tak cuba orang lain ke mengubatnya selain daripada Ngah Jamat?" tanya saya lagi. Lijah terdiam. Serba salah dia mahu menjawab soalan saya itu. Mungkin dia merasa Ngah Jamat akan tersinggung kerana gagal mengubati suaminya. "Baru 2-3 kali berubat dengan Ngah Jamat ni." Akhirnya dia menjelaskan. "Sebelum tu berubat dengan orang lain," katanya menahan perasaan sedih. "Berubat ni ikut rasi," ujar Ngah Jamat perlahan. "Bukan kira dukun besar atau dukun kecil. Kalau rasi ubatnya, orang tak dukun pun boleh mengubat," katanya lagi. Lijah tidak menyahut. Dia serba salah juga mahu mengambil Ngah Jamat pada mulanya kerana tidak dibenarkan oleh Saidun. Dia suka bomoh Mat Teda untuk mengubatinya. Bomoh Mat Teda memang sudah terbilang kehandalannya. Setelah bomoh Mat Teda sendiri tidak sanggup mengubatnya, barulah dia membenarkan Lijah mencari dukun lain. Setelah bayi diubat oleh Ngah Jamat, dia sendiri pula yang buat silap. Dia makan gulai daging di rumah orang kenduri, padahalnya sudah dipantangkan supaya jangan menjamah daging. Sejak itulah penyakitnya datang semula. Sudah beberapa kali dicuba oleh Ngah Jamat, tidak juga mahu sembuh. Saya bisikkan pada Ngah Jamat supaya mencuba pada ulung bahar dilancang. "Itulah, lancang tu jauh sangat," rungut Lijah bila Ngah Jamat mencadangkan supaya dijemput ulung bahar. "Ini bukan soal jauh," balas Ngah Jamat. "Orang tu berubat sampai ke England pun tak terasa jauhnya," ujarnya mengingatkan Lijah. "Kalau mau, biarlah saya jemput," sahut Mat Sitam pula memberi pengakuan. "Eloklah tu, Sitam pun ada kereta," kata Ngah Jamat. Sebelumnya sudah saya bisikkan pada Ngah Jamat mengapa pula dipantangkan Saidun tidak boleh memakan daging, sedangkan di dalam pengubatan Islam tidak ada pantang larangnya. Tetapi Ngah Jamat memberitahu doktor yang memantangkan Saidun tidak boleh memakan daging kerana kudisnya itu dipercayai kudis buta. Daging itu jenis makanan panas, jadi memudahkan lagi kudis buta itu untuk merebak. Akhirnya Lijah bersetuju supaya ulung bahar dijemput dari Lancang, kira-kira 20 batu dari situ. Saya dan Mak Sitam akan menjemputnya kerana saya tahu rumah ulung bahar. Sebaik sahaja saya dan Mak Sitam mahu beredar dari situ, tiba-tiba Saidun melompat. Dia menendang dinding rumah sambil menumbuknya bertalu-talu. Dia tidak bercakap sepatah pun. Dari mukanya yang bengis saya tahu dia terlalu marah dengan keputusan isterinya Lijah yang mahu menjemput ulung bahar. Kakinya terus menendang-nendang dinding sekuat hati.